Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam sesi khas Facebook Live pada malam ini bersama saya, Fizuan bin Kasim. Dan perkongsian saya pada malam ini bertajuk COVID-19, bagaimana Korea menanganinya. Izinkan saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya dari ISMA Suruhanjaya kerana telah bertungkus lumus cuba untuk membantu saya bersedia untuk kuliah pada malam ini. Kerana asalnya saya ingin berkongsi kuliah pada malam ini dengan beberapa slide, tapi maaf kerana masalah teknikal, saya hanya menyampaikan sebegini sajalah. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan saya dari alumni Himpunan Alumni Negara Asia Timur atau ringkasannya HANA, iaitu alumni graduan dari negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepun, China dan sebagainya, dengan kami bergabung di bawah satu gagasan alumni. Dan terima kasih kepada mereka kerana begitu banyak bantu saya dalam menyediakan research pada malam ini untuk isi untuk tajuk kita pada malam ini. Semoga Allah kurniakan ganjaran kepada anda semua sebaiknya. Tidak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih saya ucapkan kerana bersama saya pada malam ini untuk kita sama-sama mengupas bagaimana caranya Korea menangani virus COVID ini setakat ini. Jadi untuk mukadimah saya pada malam ini, jadi sebenarnya terdapat perbezaan yang ketara antara negara-negara di seluruh dunia bagaimana pandemik ini diuruskan, bagaimana virus COVID-19 ini diuruskan di negara-negara barat dan juga di negara-negara timur. Begitu juga dengan negara-negara Islam. Jika di barat, mereka mengamalkan sistem liberal demokratik, dan juga di Asia mereka mengamalkan central government dan juga kadang-kadang ada negara seperti Korea sendiri yang mengamalkan society centric. Begitu juga dengan negara Islam seperti negara kita Malaysia, kita meletakkan Islam yang tidak terpisah dari sistem pemerintahan kita. Pentingnya peranan agama Islam ni sebenarnya, ataupun ideologi bagi setiap negara ini, bagaimana dengan pegangan ideologi ini, begitu jugalah caranya setiap negara menangani virus pandemik COVID-19 ini. Tetapi Allah juga menyebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang maksudnya, dan jika kamu tidak mengetahui, bertanyalah bertanyalah kepada orang ahli-ahlinya yang mengetahui satu benda jika anda tidak mengetahuinya. Jadi di sini yang menariknya, kenapa saya memilih Korea sebagai tajuk pada hari ini? Kerana Korea sebenarnya adalah seolah-olah seperti gabungan antara ideologi barat, kerana mereka menggunakan sistem demokrasi, dan juga mereka juga mengamalkan society centric, yang mana society mereka adalah sangat kukuh kerana dari sudut sejarah dan sebagainya lah. Jadi bagaimana Korea ni di seluruh dunia dan dalam pelbagai platform media dan medical professional dari seluruh dunia, mereka memuji cara Korea Selatan menguruskan krisis pandemik yang ada sekarang ni, dengan pemimpin dari Kanadanya, dari Arab Saudi, dari Spanyol, dari Amerika Syarikat sendiri. Mereka menghubungi Presiden Korea Selatan, iaitu nama beliau ialah Moon Jae-in, nama Presiden Korea Moon Jae-in, untuk bertanya macam mana caranya model Korea ni menangani virus
COVID-19 ni sekarang. Jadi kita bermula dari awal bagaimana kes ini bermula di Korea. Di Korea ada satu tempat namanya Shincheonji. Dan di tempat ni Shincheonji ni ada seorang ahli daripada salah sebuah gereja mazhab Kristian, seorang ajumah lah, kalau di Korea kami panggil ajumah. Beliau pulang dari negara China dan terus kembali ke gereja beliau hingga akhirnya menyebabkan outbreak COVID-19 ni ke seluruh negara Korea. Jadi akibatnya Korea ni terus, waktu tu penghujung Februari waktu tu, Korea ni terus naik terus ke tempat kedua. China nombor 1 waktu tu, kemudian Korea ni dia terus dekat tempat kedua sebagai salah sebuah negara yang terkesan oleh virus ni. Kes meningkat dengan sangat mendadak setiap hari. Setakat penghujung Februari itu saja, mereka ada lebih kurang 909 kes yang baru pada satu hari yang sama. Satu hari ada 900 kes. Kes tu memang sangat kritikal lah waktu tu. Walau bagaimanapun, dari hujung Februari tu sampai ke awal Mac, pada mulanya graf menunjukkan agak curam semacam ini. Kemudian selepas 7 Mac, graf mula menjadi agak flatten. Maknanya Korea berjaya flatten its curve, flatten the curve, dan nombor kes yang diuruskan setiap hari tidak begitu menyusahkan pegawai kesihatan mereka. Dan terima kasih juga dengan kesungguhan mereka melawan virus ini, dengan taktik-taktik yang digunakan, mereka berjaya membuatkan infection to mortality ratio ke bawah 1%. Ini sangat hebat lah kiranya. Kalau kita tengok hari ini saja dekat Korea, kes yang berlaku setakat ini berjumlah 10,512 kes dengan kadar kematian pada 214 kematian. Tetapi jumlah yang sudah pulih sangat banyak, dengan jumlah 7,368. Dan jika di Malaysia kita ada Majlis Keselamatan Negara atau MKN, kalau di Korea pula mereka ada Korea Center for Disease Control and Prevention, atau mereka panggil KCDC, atau dalam bahasa Melayu senang kita, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit. Dan yang paling menakjubkan sekali, Korea berjaya menangani pandemik di negara mereka, walaupun tidak keseluruhannya, tapi mereka berjaya flatten the curve tanpa menggunakan model yang digunakan oleh China atau negara-negara Eropah dan juga Malaysia sendiri, iaitu apa? Mereka tidak menggunakan lockdown. Mereka tidak lockdown seluruh negara, ataupun mereka tidak lockdown di beberapa provinsi atau tempat di negara mereka. Hal ini dikongsikan sendiri oleh Perdana Menteri Korea. Tadi Presiden. Sistem Korea ni dia ada Perdana Menteri juga. Nama Perdana Menteri Korea ialah Jong Se-gyun. Jadi Mr. Jong lah, saya panggil Mr. Jong lah. Mr. Jong ni kata, komuniti antarabangsa mungkin akan melihat pada cara China, macam mana China dan Korea menangani virus ni. Tapi setiap langkah dan cara yang diambil akan bergantung pada setiap negara tu. Kalau di Korea pula, kami cuba sebaik mungkin untuk tidak menggunakan cara lockdown. Jadi walaupun ketika kes memuncak di sana, di Korea, bandar-bandar seperti Daegu dan Shincheonji tadi, yang berlakunya outbreak ni tadi, yang menjadi epicenter di Korea, tak pernah sama sekali pun di lockdown. So memang agak pelik jugalah, sebab kita kalau tak lockdown memang habislah negara kita, Malaysia ni. Tapi Korea dia tak guna pun lockdown sebenarnya. Jadi malah dekat tempat-tempat tadi saya sebutkan pun, dia punya public transport tu pun masih berjalan seperti biasa. Jadi buatkan kita curious lah, macam mana Korea ni kan dia tak lockdown, tapi macam mana, apa yang dia buat. Jadi persoalan yang timbul ialah bagaimana Korea menanganinya. Jadi Mr. Jong ni, dia katakan lagi, ada 4 guiding principle yang membuatkan, yang dia boleh summarize lah. Ada 4 konsep yang membantu Korea dalam menangani pandemik di negara mereka ni lah. Yang pertama ialah speed atau kepantasan. Yang kedua, transparency, inovasi, dan akhir sekali ialah voluntary civic participation. Maksudnya
partisipasi dari orang awam lah. Jadi kita go through yang pertama. Di Korea, wujudnya satu sistem yang membenarkan parlimen untuk meluluskan satu dana kecemasan bagi membiayai kos kewangan membina kit ujian wabak. Ini pada waktu permulaan lah, pada waktu outbreak ni berlaku. Jadi Korea ni dia dah berpengalaman sebenarnya. Sejak tahun 2015 lagi, yang paling latest sekali, ada berlaku wabak MERS, iaitu wabak yang berlaku lebih kepada negara-negara di Middle East lah. Jadi mereka pelajari dari kesilapan waktu tu, dan mereka berjuang untuk mengurangkan sebab sewaktu berlakunya MERS tu, mereka kekurangan kit ujian. Jadi sekarang mereka dah pelajari dari kesilapan tu. Hasil daripada undang-undang yang dibina ni, wujud dana bagi membiayai penghasilan kit ujian ni untuk mengesan COVID-19, dan telah diluluskan secara kecemasan oleh kerajaan dan disediakan ke klinik di seluruh negara. Jadi bukan sahaja kerajaan, industri-industri juga sebenarnya belum berlumba untuk menjadi syarikat pertama yang berjaya mereka cipta kit ujian ni. Jadi industri player ni, mereka nampak duit lah dari sini. So kita pun boleh kata macam kira capitalist work at its best. Mereka nampak, oh ni boleh buat duit ni. So mereka pun belum berlumba nak buat kit ujian ni. Dan dalam masa yang singkat, beberapa minggu saja, semasa wabak ni melanda di Wuhan, China, undang-undang tadi telah diaktifkan dan 4 buah syarikat di Korea telah mendapat dana untuk menghasilkan kit ujian mengesan COVID-19 sejurus selepas genome sequence COVID-19 dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO. Korea Selatan juga telah bersedia untuk sebarang virus sejak dari November 2019 tanpa mengetahui virus apa yang akan melanda mereka ataupun virus apa yang akan melanda dunia pada waktu itu. Jadi KCDC ni tadi, yang MKN versi Korea ni, telah menyusun kaedah ujian bagi mana-mana jenis coronavirus dengan menghapuskan virus yang diketahui seperti SARS dan MERS. Dan dengan faktor-faktor ni, Korea Selatan berjaya menghasilkan satu kit ujian untuk COVID-19 dengan banyak dan sangat pantas untuk mengesan di mana ia mampu menunjukkan keputusan hasil dari test tadi tu dalam tempoh 6 jam. Dalam tempoh 6 jam saja dengan kit tadi tu, sebenarnya dah boleh dapat result. Walau bagaimanapun, walaupun 6 jam, tapi disebabkan satu hari tu terlalu banyak ujian yang dijalankan, jadi kerajaan buat langkah pesakit yang diuji tadi akan dihantar ke satu pusat khas dan mereka akan mendapatkan keputusan mereka keesokan harinya. At least better lah. Seterusnya, dengan wujud kit ujian ni, Korea dengan cepat mempunyai akses dan sistem yang bolehkan mereka menguji pesakit sehingga 10,000 orang sehari. So dalam sehari sebenarnya, tapi dengan lebih senang kata, sebenarnya mereka berkebolehan untuk menjalankan 15,000 ujian sebenarnya. Tapi cukup sehari tu mereka buat dalam 10,000 ujian sajalah. So mereka dengan kejayaan ini, mereka telah berjaya menjalankan dari hari ke hari ujian dengan menggunakan kit test inilah. Sehingga kini dengan populasi 51 juta orang, Korea Selatan juga telah menjalankan lebih daripada 300,000 ujian dan merupakan antara negara yang menjalankan ujian COVID-19 terbanyak berbanding negara-negara lain. Ini menjadikan Korea sebagai negara yang terbaik di dunia dari segi per capita untuk dataset COVID-19. Dan tujuan ujian dijalankan dengan banyak, sebenarnya tujuan dia nak membolehkan pegawai kesihatan untuk mengasingkan siapa yang dirawat dan siapa yang dah baiklah. So senanglah dah dapat trace. Umum sedia maklum mengenai virus ini yang sangat mudah untuk merebak menyerang manusia. Maka Korea Selatan juga telah menambah baik kit pengesan dengan menjalankan saringan ujian kepada pesakit dengan menggunakan alternatif lain juga bagi meminimumkan kontak rapat antara orang ke orang lah. Mereka juga ada lebih daripada 500 klinik khas untuk ujian ini,
termasuk 40 fasiliti ujian secara pandu lalu atau drive-thru. Dalam ada kit tadi, mereka ada juga klinik khas dan juga ada 40 fasiliti untuk ujian pandu lalu, drive-thru, untuk kurangkan kontak antara pesakit dan pegawai kesihatan. Hospital di Korea juga telah memperkenalkan kemudahan ujian COVID-19 yang dijalankan dalam bilik telefon. So mereka pun ada buat satu khemah khas yang dalam bentuk macam phone booth, dan mereka jalankan ujian di situ juga. Pegawai kesihatan akan memeriksa pesakit dari belakang panel plastik saja dan kemudian komunikasi melalui telefon yang disediakan. Ini bagi mengurangkan sebarang interaksi antara pegawai kesihatan tadi dan juga mempraktikkan social distancing. Untuk yang pandu lalu tadi pula, cara mereka, masyarakat awam yang mempunyai gejala boleh pandu kereta mereka ke tempat ujian, kemudian just turunkan tingkap kereta. Kemudian salah seorang kaki tangan perubatan akan datang, ambil sampel swab tekak dan hidung mereka serta maklumat peribadi mereka. Proses ni hanya berjalan dalam masa 10 minit saja dan mereka boleh dapat keputusan pada hari keesokannya. Pada sesiapa yang positif, mereka perlu continue treatment di hospital atau health treatment center bergantung pada tahap keseriusannya. Dan untuk yang negatif pula, mereka perlu stay at home untuk self quarantine selama 14 hari. Seperti biasa yang kita tahulah. Dan dalam masa yang sama, mereka juga diajar untuk install satu app khas, namanya self quarantine app, untuk track pergerakan mereka. Ini langkah pertama lah kepantasan Korea dalam menangani wabak ni. Dan kedua yang disebutkan oleh Perdana Menteri Korea ni tadi, transparansi dan inovasi. Jadi setiap hari rakyat Korea mereka akan diberi update sebanyak 2 kali melalui pengumuman dari KCDC. Kalau macam kita lebih kurang lah, tapi kita lebih kurang macam sehari sekali lah ada satu live TV. Tapi kalau Korea 2 kali sehari mereka ada live TV secara langsung. Dan dengan kadar yang tinggi penggunaan smartphone di Korea, kerajaan juga mengambil langkah agresif, tapi dalam masa sama masih tertakluk di bawah undang-undang untuk melaksanakan contact tracing. Korea ni dia gunakan satu apps yang teknologi yang canggih lah untuk mengesan kontak rapat individu yang disahkan positif COVID-19 dengan menggunakan big data dan AI atau artificial intelligence. Para pegawai kesihatan, sebanyak 130 pegawai ditugaskan khas secara khusus untuk menjejaki pergerakan pesakit menggunakan apps tadi dan juga rakaman kamera keselamatan iaitu CCTV. Kemudian yang lain ialah melalui rekod kad kredit dan juga melalui data GPS dari kereta dan smartphone mereka tadi lah. Hasil daripada risikan ni tadi, semua laluan maupun jalan yang dilalui oleh pesakit yang disahkan positif ni tadi akan dikongsikan secara umum untuk mengelakkan umum daripada mendekati tempat-tempat tersebut. Contohnya kalau kita kat Malaysia ni, contohnya banyak pesakit epicenter dekat Subang Jaya contohlah, tak jadi pun tapi contohnya. Jadi dia sebarkanlah makluman ni, okey, janganlah sesiapa pergi masuk ke Subang Jaya, contohnya lah. Okey, sesiapa saja yang gunakan telefon pintar atau smartphone, mereka akan terima notifikasi daripada agensi kerajaan menerangkan maklumat mengenai laluan yang telah dijangkiti supaya rakyat boleh elakkan kawasan yang telah dikenali sebagai virus aktif. Dan untuk mereka yang sedang kuarantin lagi lah, kalau contohnya yang sedang kuarantin 14 hari ni tadi, kalau mereka nak pergi mana-mana, mereka keluar dari boundary yang ditetapkan, mereka pun akan dapat juga notification dekat phone mereka, supaya amaran anda telah keluar dari boundary, anda kena balik rumah jangan keluar dari boundary ni. Kemudian yang kena kuarantin ni tadi juga, sebabkan virus ni kita masih tak boleh agak lagi kan, walaupun dah negatif tapi mungkin boleh dapat lagi. So kena pantau dalam 14 hari tu, masih kena pantau akan demam ke tak. Jadi yang mereka yang sedang kuarantin ni, mereka sebenarnya perlu key in data dalam apps yang disediakan tadi setiap 2 hari untuk pantau demam ke tak, ada sesama ke tak. Kalau tak key in data,
government dia akan trace, kerajaan akan trace melalui apps ni tadi, dan dia akan bagi notification lah, dia akan contact, tolong isikan maklumat anda pada hari ni. Lebih kurang macam tu lah. Siapa yang rasa dirinya atau keluarga mereka terdedah dengan virus ni boleh terus dapatkan rawatan ujian bagi menentukan sama ada mereka positif atau tak. Orang yang didapati positif akan dikuarantin dan dipantau dari jauh dengan apps ni tadi dan diperiksa lah secara berkala di hospital. Kalau di hospital juga, banyak katil disediakan dan juga ambulans akan ambil pesakit yang disyaki dapat COVID ni tadi dan akan bawanya ke hospital. Akan ada ambulans khas yang akan datang untuk bawa ke hospital dan tak ada sebarang charge pun dikenakan pada pesakit tersebut. Siapa yang langgar arahan akan kena hukuman lah. Hukuman dia pula memang agak mahal. Dalam dolar tu, US dollar, dalam $2,500. Kalau hukuman ni dibawa ke Dewan Rakyat dan dijadikan rang undang-undang, denda tu akan meningkat sehingga $8,000 dan setahun penjara. Dalam keadaan kerajaan dah bagi bermacam-macam ni, kalau ada juga yang nak langgar, memang kena denda lah sebanyak tu. Dan walaupun langkah ni nampak, yang langkah diambil oleh kerajaan ni nampak seolah-olah mendedahkan maklumat peribadi tentang pergerakan orang awam lah, namun ianya sebenarnya terbukti berkesan bunuh penyakit ni. Hal ni sekaligus membuatkan pihak berkuasa memperolehi kepercayaan orang ramai dalam menangani isu ni dan seterusnya menghalang berlakunya panic buying dalam kalangan masyarakat Korea itu sendiri. Dahsyat Korea ni, panic buying pun tak berlaku. Selain itu, kajian juga menunjukkan virus ni bertahan lama pada permukaan yang disentuh. So, bagi membersihkan kawasan awam, Korea memperkenalkan drone khas lah untuk membasmi tempat yang berisiko tinggi atau zon merah. Mereka gunakan drone untuk lihat mana kawasan yang terjejas teruk. Contohnya sebelum ni berlaku di satu hospital namanya Chongdo Hospital. Mereka mereka ni lah gunakan drone tu untuk bersihkan kawasan tu, untuk detect kawasan tu, ni zon merah, jangan masuk kawasan ni. Kemudian di tempat-tempat lain juga, di tempat-tempat awam dan sebagainya, orang Korea juga menyediakan hand sanitizer secara percuma dan juga pencokil gigi untuk orang awam, untuk just tekan butang lift je. Sebab betapa seriusnya mereka fikirkan, dengan kontak yang begitu ni minimal pun boleh berlakunya penyebaran virus ni. So dengan untuk picit butang lift pun mereka gunakan cungkil gigi secara percuma. Mereka letak kat sebelah lift tu, kemudian setiap orang boleh ambil dan buang, macam tu lah. Dan dengan faktor-faktor ni juga, Korea Selatan akhirnya mampu mengawal jangkitan virus COVID-19 ni daripada terus merebak dengan lebih meluas. Di Korea saja, 20% daripada jumlah kes datang dari negara luar. Jadi kerajaan juga menggunakan arahan kuarantin kepada pengunjung yang datang dari luar negara, terutama dari negara Eropah lah. Sama ada orang Korea ke atau tak, datang je dari negara Eropah balik datang ke Korea, memang kena kuarantin. Dan mereka juga, kerajaan juga halang kemasukan pengunjung dari lokasi tertentu, seperti yang datang dari US ataupun dari provinsi spesifik, Hubei, China lah. Pengunjung yang datang dari luar negara ni, yang bagusnya sampai je dekat airport tu, mereka boleh lalui health screening dan wajib untuk install satu app di smartphone mereka untuk berikan laporan tentang kondisi kesihatan mereka. Macam tadi lah, yang pesakit negatif tadi, mereka kena laporkan kepada autoriti setiap hari selama 14 hari kuarantin tersebut. Okey, tadi poin kedua lah yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Korea tadi. Jadi poin ketiga, beliau juga menyatakan pelibatan rakyat yang membantulah dalam mengekang penyebaran COVID-19 ni. Mr. Jong ni tadi dia kata, without resorting to any physical lockdown measures, we are combating COVID-19 through voluntary civic participation such as social distancing, self-quarantine, frequent hand washing and the wearing of face mask. Jadi 4 cara je dia guna. Yang pertama, social distancing,
kedua self quarantine, ketiga frequent hand washing, dan keempat kena selalu pakai face mask. Jadi cara dia nak sampaikan benda ni, dia gunakan penyebaran maklumat yang cepat lah, penyebaran maklumat yang tepat dan pantas, jadikan Korea sebagai model public relation atau PR kepada masyarakat mereka. Kejayaan mereka ni sebenarnya mengekang virus dari terus tersebar dengan menggunakan cara yang agak sedikit berbeza lah, iaitu mereka aplikasikan teknologi yang canggih, kemudian dalam masa sama gunakan informasi yang telus dan dengan pelbagai usaha inovatif lah oleh kerajaan. Jadi kerajaan mereka ni agak pantas dan sebarkan maklumat dengan sangat telus lah. Dia tak ada nak macam berlapik-lapik lah. Jadi mesej-mesej berkaitan dihantar kepada orang awam melalui pelbagai medium. Mereka guna poster, radio, buat pengumuman secara awam dalam subway. Kalau siapa yang pernah pergi Korea tu, kalau naik dalam dia punya subway tu, kereta api bawah tanah, memang selalu lah ada dengar announcement. Jadi mereka pun gunakan announcement untuk guna dalam subway ni lah. Mereka juga banyak arahkan fasiliti ditutup, tempat-tempat perkumpulan macam gym, church dan sebagainya ditutup, sekolah dan universiti juga ditutup, dan majlis-majlis majlis besar, contohnya macam konsert K-pop, acara sukan, semua dibatalkan, dan kebanyakan rakyatnya memakai topeng muka bila berjalan di luar. So bila dekat luar tu, disebabkan benda ni, jalan-jalan jadi senyap sunyi, tak macam biasa. Kalau kat Korea sebenarnya jalan dia agak bising lah, terutama dekat bandar besar macam Seoul. Tapi disebabkan benda ni, akhirnya jalan tiba jadi senyap sunyi. So efek dia, ekonomi Korea pun jatuh lebih dari 50%. Walau macam mana pun, perniagaan seperti on demand delivery macam yang kita ada sekarang, Foodpanda sebagainya, memang berkembang dengan sangat pesat lah. Jadi antara cara lain, kerajaan juga mereka pasang kamera thermal di pelbagai tempat awam untuk monitor suhu badan manusia. Kemudian pemakaian topeng tadi juga dijadikan sebagai salah satu item yang wajib dan sangat digalakkan untuk dipakai di mana saja. Kalau di Korea ni sebenarnya sangat susah lah kalau kita nak tengok orang-orang dia pergi keluar tak pakai topeng. Semua memang kebanyakannya memang akan pakai topeng lah. Jadi seperti mana negara lain yang kekurangan topeng muka, Korea juga mengalami masalah yang sama. Tapi Korea dia tampil dengan memperkenalkan satu sistem baru untuk cara pengedaran topeng muka ni kepada orang awam. So orang awam, mereka hanya dibenarkan untuk membeli 2 saja topeng muka setiap minggu pada hari yang ditetapkan berdasarkan tahun kelahiran mereka. Contohnya nombor takhir pada tahun kelahiran akan menentukan hari yang dibolehkan untuk membeli topeng muka. Contohnya, jika anda dilahirkan pada tahun 1971 ataupun tahun 1981, tahun 91 dan sebagainya, nombor takhir ialah nombor 1. So mereka yang punya nombor takhir 1 atau 6, mereka boleh membeli pada hari Isnin. Kalau untuk nombor 2, 7, hari Selasa. Nombor 3 dan 8, hari Rabu, dan seterusnya lah. Dan sistem pengedaran ini juga diperluaskan kepada semua warga asing juga yang berada di Korea. Pembelian ini dibenarkan sekali saja seminggu bagi setiap orang, dan pembelian topeng ini dikawal dan dipantau oleh kerajaan bagi menghalang sebarang penipuan atau penjual mengambil kesempatan untuk menaikkan harga siling topeng muka. So agak efektif jugalah cara mereka pantau penjualan topeng ni. Kalau negara lain biasanya memang habis lah. Pergi mana-mana kedai je mesti habis. Nak beli online pun cepat je habis topeng ni. Tapi kerajaan dia kawal. In fact, untuk ekspor topeng pun mereka kawal. Contohnya ada rakyat-rakyat ni yang keluarga masing-masing berada di luar negara. Contohnya di US, di Malaysia dan sebagainya. Dan mereka nak tolong ahli keluarga mereka untuk ekspor lah, hantar post emas ni. So kerajaan pun tetapkan berapa banyak sebenarnya emas yang boleh dieksport ke sana, yang boleh dipost. Ini pun kerajaan pun kawal jugalah. Dan negara seperti Jepun dan Korea ni, mereka amalkan
gaya hidup membasuh tangan sebagai langkah pencegahan utama. Banyak botol hand sanitizer disediakan secara percuma pada orang awam. Dan selain itu, orang Korea ni juga, mereka ada mentaliti dan sikap yang ditunjukkan dalam masyarakat Korea dalam mainkan peranan yang sangat penting lah. Setiap hari mereka ada kira macam dia punya motor setiap hari. Mereka disebarkan ke seluruh rakyat lah. Motor dia, COVID-19 tidak akan mampu mengalahkan Korea. Ini antara kata-kata semangat lah yang viral di laman sosial di Korea Selatan semasa berlakunya peningkatan kes positif dan korban COVID-19 di Korea. Dan sedikit sebanyak mesej ni menyuntik harapan yang positif untuk mereka sama-sama berusaha menggambling tenaga dengan barisan hadapan frontliner mereka dan menangani wabak inilah. Dan mereka juga dengan mesej ini mereka lebih terbuka untuk mematuhi segala arahan dari pegawai kesihatan. Walaupun kerajaan menggalakkan kempen social distancing, dia tak amalkan lockdown tadi, tapi dia macam berkempen rakyat perlu social distancing, keep social distancing. Tapi walau macam mana pun sebenarnya hanya golongan berumur 50 tahun ke atas je yang begitu serius ikut kempen ni lah. Golongan muda, yang remaja, yang berumur 20-an, sebenarnya mereka tak begitu ikut sangat pun kempen ni dengan baik sebenarnya. So walaupun dengan pelbagai kaedah tadi, dengan mesej yang tadi disampaikan, dan nampak Korea dapat flatten the curve, tapi sebenarnya Korea tak begitu pulih dengan sepenuhnya lah. Sebab memang wujud juga orang-orang yang memang tak ikut, terutamanya golongan-golongan muda ni lah. Kalau kat Korea, walaupun sekolah dan universiti ditutup, tapi sebenarnya orang Korea ni, orang yang sekolah universiti, dia akan sebenarnya ada kelas tambahan. Dia pergi kelas tambahan. Bila dah habis kelas kat sekolah, yang umur 17 tahun semua ni, student universiti pun, lepas sekolah ada kelas tambahan sampai malam. Diorang panggil benda ni Hagwon. Hagwon ni itulah yang kelas tambahan tadi. Untuk diorang memang sangat pentingkan lah pendidikan ni, sebab diorang compete sama sendiri untuk siapa dapat masuk ke universiti yang hebat-hebat. Itu satu. Kemudian mereka ni juga memang jenis yang suka berhibur. So diorang ni cara berhibur dia memang dia sukalah pergi minum, kemudian pergi pusat karaoke, pergi cyber cafe, kelab malam dan sebagainya. So memang saya petik dari kata-kata dari seorang doktor lah, dari hospital di Korea, dalam satu wawancara yang saya dengar. Dia kata 30% dari kes di Korea ni sebenarnya dari golongan muda. Itu memang sangat satu number yang membimbangkan jugalah. Itu golongan muda ni. Tapi ada juga rakyat lain yang masih juga pergi kelas-kelas berzumba. Dan ada juga pekerja-pekerja swasta ke, pekerja di call center dan sebagainya, yang pergi kerja tapi tak pakai topeng muka. Jadi disebabkan perkara ni, apa langkah seterusnya untuk Korea? Jadi bagi Korea, kerajaan Korea, bagi mereka the game is not over yet. Bagi Mr. Chong tadi, Prime Minister Korea ni, mereka hanya memadamkan api yang besar, yang marak saja, api kebakaran yang besar tadi. Tapi masih ada sisa-sisa api tadi yang mereka masih perlu kawal. Jadi ini yang mereka sedang fikirkan lah. Mereka masih cuba untuk mengawal keadaan ikut situasi semasa. Dan mereka juga masih sedang berfikir bagaimana caranya untuk teruskan kempen social distancing ni dalam keadaan masih ada yang tak ikut kempen ni. Bagi kerajaan Korea, kerajaan dah mula look forward lah untuk stage 2. Sebelum ni stage 1. So sekarang mereka dah fikir untuk masuk ke stage 2. Dalam masa sama, mereka juga sedang berusaha untuk pulihkan ekonomi mereka. Antara langkah awal yang mereka cuba untuk pulihkan ekonomi mereka, yang test kit tadi yang mereka cipta tu, mereka sedang cuba untuk eksport ke negara-negara lain yang memerlukan. Dan Malaysia tak terkecuali lah. Kalau ada siapa baca berita-berita semasa, memang Malaysia ada ni lah, nak import lah test kit ni dari Korea dan nak digunakan untuk frontliner kita. Korea juga sedia berkongsi dengan negara lain untuk share expertise mereka bagi melumpuhkan pandemik ni di seluruh dunia. Saya petik dia sekali kata-kata profesor tadi yang di hospital tadi.
Dia sebenarnya dari Korea University. Dia Korea University Guru Hospital. Dalam satu wawancara, beliau kata lah, sekiranya sebenarnya seluruh dunia bekerjasama untuk menangani pandemik ni, pasti ia berlaku dengan lebih cepat. Beliau kata kalau contohnya seluruh dunia bekerjasama dengan betul-betulnya, dengan tanpa ada banyak halangan yang begitu membimbangkan, mungkin by Julai atau Ogos kita dah boleh settle lah benda ni. Tapi kalau tak ada kerjasama di seluruh dunia, memang akhirnya tak dapat lah. Mungkin berlaku dengan lebih lama lah pandemik ni. Tapi harapnya InsyaAllah tak lah. Kita harapkan tidak. Jadi mungkin kita boleh simpulkan sikit perkongsian kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan yang saya boleh sampaikan lah, Korea Selatan sebagai sebuah negara demokrasi, mereka tidaklah suffer seperti mana negara-negara barat yang lain. Contoh macam Italy, US. Sekarang ni US dah top, dah 1.5 juta lah kes dia. Memang dahsyat lah. Dan banyak top 10, top 20 sendiri memang banyak negara dekat Eropah lah, negara barat yang memang gunakan sistem demokrasi. Tapi apa yang menyelamatkan Korea ni, dia ada nilai society centric tadi yang dibawa oleh mereka. Dan mereka terselamat ni dari perkara yang lebih buruk lah. Dan dengan usaha berterusan dari kerajaan, mereka berjaya mengekang pandemik ni sebelum menular dengan lebih dahsyat. Malangnya ada juga rakyat mereka yang tak bersungguh-sungguh dalam menerima aspirasi negara mereka. Jadi antara langkah kerajaan tadi, mereka bertindak dengan pantas, mereka gunakan inovasi, dan juga mereka gunakan perlibatan rakyat lah. Jadi apa yang kita pelajari dari sini, kita sebagai Muslim, kita dah ada pun ilmuwan-ilmuwan ulama', para ulama' kita yang dah berkongsi kepada kita tentang kelebihan dan ganjaran kalau kita menyokong usaha kerajaan. Contohnya, bila dilanda wabak, pahala dia seperti pahala syahid. Ni para ilmuwan ulama' kita dah kongsi dah. Dan kerajaan kita pun dalam masa sama berusaha sehabis baik. Bukan kerajaan je, pegawai-pegawai perkhidmatan awam seluruh negara, dan juga para NGO, para persatuan dan sebagainya, rakyat Malaysia persendirian dan sebagainya, bertungkus lumbur bersama-sama menangani krisis ni. So kita sebagai rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam, kita ni patutnya kena sahut lah seruan kerajaan kita untuk terus berada di rumah. Dalam masa sama, dalam kita ada di rumah tu, belajarlah guna masa anda di rumah sebaiknya. Dah alang-alang Ramadan yang semakin hampir tiba. Mungkin ni sebenarnya untuk kita ialah satu blessing in disguise lah. Rasulullah cakap, bila dalam keadaan wabak ni, untuk orang kafir, bagi mereka ia satu bala. Tapi sebenarnya bagi orang beriman, ini adalah sebagai satu mercy, satu rahmat dari Allah SWT sebenarnya. Dan mungkin ini cara Allah untuk mengajar kita, untuk bantu kita, untuk kita gunakan masa berada di rumah ni untuk kita kembali cuba ubah cara hidup kita yang boleh mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama terus berusaha dan berdoa supaya krisis ini akan berakhir, bukan saja di negara kita tapi di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Begitulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat buat hadirin dan hadirat sekalian. Apa yang baik itu dari Allah, dan yang buruk itu dari kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf ada kesilapan atau terkasar bahasa. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.